talian ya, yang berhormat. Untuk makluman anda juga, ada banyak juga soalan-soalan di YouTube dan juga di Instagram serta di Facebook. Mungkin nanti sekiranya ada waktu kita akan bacakan satu persatu dan reply kepada anda. Kita ada talian, ada pemanggil di talian, ada pemanggil di talian. Silakan. Silakan kalau ada. Siapa di sana? Nampaknya masih lagi di talian ya. Siapa di sana? Silakan. Halo. Terus. Silakan. Tanyakan. Saya Halim daripada Johor. Halim, okey, silakan. Saya ingin bertanya, apabila sampai ke pilihan raya ke-15, adakah YB akan masuk menjadi calon? Betul. Apabila sampai ke pilihan raya ke-15 nanti, adakah YB akan masuk menjadi calon? Terima kasih Cik Halim. Terima kasih daripada Johor ni soalan ni. Soalan Cepu Mas ni. Soalan Cepu Mas. Pertama sekali saya katakan saya pun tak pernah mimpi atau mau cerita untuk menjadi ahli politik. Itu yang dalam hidup saya lah. Tetapi benda ni ditakdirkan berlaku sebab ada ketidakadilan dan saya masuk. Saya hanya akan masuk, malam ni saya akan eksekusi, sekiranya ada satu kita panggil reason ataupun sebab yang kuat. Dan sebab yang kuat itu sebenarnya bukan pasal diri saya. Dia mesti melangkaui diri saya untuk kepentingan rakyat dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi, saya rasa sebagai generasi keadilan, sekiranya berlaku sekali lagi ketidakadilan kepada Anwar Ibrahim pada mana-mana rakyat, saya akan masuk. Kerana saya sudah lihat, sebenarnya kalau kita nak melakukan kebaikan kepada rakyat, jawatan sebagai ahli politik ini sangat berkesan. Contoh paling mudah, tengah malam kita telefon pun OCPD angkat. Kita minta tolong. DO pun angkat. Tapi jangan salah guna. Janganlah salah guna pengaruh itu untuk kepentingan peribadi. Sebab itu bagi saya, kalau saya rasa saya perlu betulkan sesuatu, jawatan sebagai ahli politik apatah lagi sekiranya perlu dibangkitkan. Kalau berkuasa sebagai kerajaan lebih baik. Sebab itu bagi saya, ini amanah ini bukan kita boleh minta. Ini bukan satu yang kita boleh ini satu takdir takdir dan tanggungjawab yang berlaku secara proses yang lain. Sebab itu saya tengok banyak ahli politik yang meminta-minta, yang merancang-rancang melobi. Tapi kalau kita tengok YB waktu YB jadi ahli parlimen di balik pulau dulu, waktu Penang dulu, ramai lagi yang masih lagi mengingati jasa-jasa YB pada waktu ahli parlimen. Ramai orang kata jasa-jasa itu tetap dikenang waktu itu. Jadi kita ada satu lagi pemanggil di talian bersama-sama dengan kita, pemanggil di talian. Silakan, sekiranya studio sudah ready, kita akan connect in pemanggil kita di talian untuk menanyakan soalan kepada yang berhormat Senator Yusman yang juga sebagai seorang pengurusi Yayasan Rights. Halo, ya, silakan. Silakan tanyakan soalan kepada YB. Teruskan. Teruskan. Hello? Kan? Banyak ada gangguan di talian, gangguan. Jauhkan sedikit di TV ya, jauhkan sedikit. Silakan. Nampaknya ada sedikit gangguan, terputus pula talian kita. Jadi kalau YB lihat dari segi beberapa soalan yang ditanyakan di YouTube juga, ada juga yang menanyakan beberapa soalan Cepu Mas yang menanyakan bila tak pilih rasmi akan diadakan. Oh, nampaknya talian sebenarnya. Okey, silakan. Halo. Halo, siapa di sana? Ya, teruskan. Tanyakan soalan. Ya, teruskan. Hello. Ya, teruskan. Apa ya? Nombor ya? Sila. Teruskan. Sila. Kan soalan silakan. Nampaknya ada gangguan sedikit. Talian masuk. Ada siapa lagi yang ingin menanyakan soalan, silakan menghubungi kami di talian yang tertera, dan juga kepada anda yang bersama-sama dengan kita di siaran Jom Ngeteh ini, kita dalam satu tajuk yang begitu hebat, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu memimpin negara. Silakan. Saya Razif dari Perlis. Okey. Saya ingin tanya, kenapa YB sangat mengagung-agungkan ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Okey. Terima kasih. Kenapa YB mengagungkan ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Okey, pertama sekali kalau nak ditafsirkan saya mengagung-agungkan, saya itu agak berlebihan. Saya hanya bukan mengagung-agungkan, apa yang saya buat selama ini ialah saya berkongsi cerita, saya berkongsi pengalaman yang mana saya rasa
perlu diletakkan di tempat yang betul. Sebab itu maksud adil ialah apa dia? Meletakkan tempat di tempat yang sewajarnya. Bayangkan macam orang macam Anwar Ibrahim diletakkan di tempat yang tak sebetulnya. Nanti tadi saya buat lawak, saya kata apa, kalau katalah pemain bola Messi, Ronaldo patut main tapi diletakkan di tempat kerusi simpanan. Dalam konteks bernegara, Malaysia ini ialah sebuah negara yang mana saya rasa perlu mendapat kepimpinan yang betul. Dan saya rasa rakyat wajib diberi. Kenapa saya kata wajib? Because it's no more an option, but it's a responsibility. Jadi apabila saya mempromosikan ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana ini bukan satu tanggungjawab. Tadi menjawab kenapa saya mengagungkan, kerana saya satu tanggungjawab saya. Sebab di dalam tanggungjawab saya beragama pun, kiranya kita ada perkara-perkara yang baik, kita perlu sampaikan. Yang kedua pula, dari segi konteks bernegara, sekiranya kita ada ruang untuk melakukan, kita panggil fardu kifayah, lakukan perkara-perkara yang baik untuk masyarakat umum. Saya rasa saya perlu kongsikan. Dalam konteks ini, saya tidak sehebat Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi saya mau menjadi orang yang mempromosikan Anwar Ibrahim sehebat mungkin, kerana saya rasa dia mampu untuk memakmurkan negara ini dan membangkitkan kehebatan negara. Sahabat setia, orang kata. Sahabat setia. Saya ni biasa je. Orang biasa je. Kita ada satu pantun untuk YB ya. Hang Tuah Laksamana setia, pendekar silat berguru Ibrahim. Inilah tanda sahabat setia. Tetap bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih. Kalau kita tengok netizen-netizen dan juga ada beberapa komen yang menanyakan soalan tadi YB. Bilakah agak-agaknya pilihan raya umum yang ke-15 ini? Okey, pengalaman 20 semboyan tahun, dia, semboyan. Pengalaman saya dalam politik, biasanya dia ada petanda-petanda lah. Okey, dalam petanda yang paling mudah ialah pertama sekali ialah kita tengok survival kerajaan hari ini. So, kerajaan ini kena buat keputusan. Adakah dengan memanjangkan tarikh pilihan raya ini menguntungkan atau dengan memendekkan menguntungkan? Saya rasa kena memendekkan. Sebab kalau lagi lama ditarik ke belakang tarikh, dia akan memporak-porandakan satu koalisi yang memang tak stabil. So, bagi saya dekat dan saya menjangkakan selepas bajet bulan November. So, saya menjangkakan ujung tahun ni November ke atas akan berlaku pilihan raya. Itu jangkaan petanda. Tetapi dari segi perkara yang perlu kita perbaiki, Malaysia ialah antara negara dalam dunia yang tarikh pilihan raya orang kata apa dulu Perdana Menteri tu. Tapi bayangkan negara yang lebih maju lain, dia ada tarikh tetap. Atau negara-negara jiran kita pun banyak dia ada tarikh tetap. So, bagi saya, kalau saudara pemanggil tadi mengatakan bahawa tidak ada tarikh ni satu perkara yang tidak bagus, kita perlu gesa kerajaan buat dasar baru, bagi tarikh supaya kita semua bersedia. Tapi kalau YB lihat ya, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mampu ataupun akan menjadi hero? Biasanya hero ni dia keluar kemudian-kemudiannya. Khususnya dalam arena politik tanah air kita sekarang. Saya boleh kongsi satu perkara yang sekurang-kurangnya berlaku. Ketika mana Anwar Ibrahim dikatakan sudah tidak ada peluang apabila Mahkamah Persekutuan telah menghukum beliau. Untuk logik undang-undang, itulah tahap tertinggi. Dan ramai saya tengok ada juga di kalangan pimpinan-pimpinan yang agak pasrah. Tetapi saya kata selagi mana kita ada keyakinan bahawa perkara yang betul perlu diteruskan. Sebab itu keadilan ini bukan result. Keadilan ini ialah proses dan journey. Sebab itu tanggungjawab menuntut keadilan itu bagi saya ialah satu perkara yang berterusan. Jadi dalam konteks ini, saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim selagi mana beliau melakukan perkara yang betul, selagi mana beliau orang kata apa, konsisten dalam perjuangan beliau akan berpeluang. Sebab rakyat menilai. Kerana saya lihat contoh yang terdekat, contohnya macam Nelson Mandela. 25 tahun lebih di dalam penjara. Keluar jadi presiden Afrika Selatan. Di kala umur 80 lebih. Tapi ketika itulah Afrika Selatan mendapat tarikan masih dunia. Lagi aktif waktu itu. Dunia. Sebab itu bagi saya kepimpinan ini bukan satu perkara yang biasa. Kadang ada orang ada, kadang orang tak ada. So bagi saya Anwar Ibrahim ialah salah satu tokoh anak bangsa yang ditakdirkan oleh Allah SWT dengan kelebihan-kelebihan tertentu dan terbukti mampu memimpin negara. So bagi saya beliau akan ada peluang selagi mana beliau melakukan perkara yang betul. Kerana yang akan menolak beliau ke depan ini bukan beliau, diri beliau. Saya lihat
di dalam melakukan kebenaran ini, sebab rakyat yang akan menolak kita. Dan saya kata selagi mana rakyat bersama Anwar Ibrahim, kita tak boleh bunuh beliau secara politik, kita tak boleh lakukan beliau. Dan contoh yang kedua yang saya lihat sendiri selaku mantan koordinator pre-Anwar campaign secara di tingkat antarabangsa dan di dalam, saya lihat ramai orang cuba memisahkan Anwar Ibrahim dengan rakyat. Letak dia di belakang jeriji penjara. Pun begitu, apa yang berlaku di Malaysia, apa yang berlaku di orang kata Anwar Ibrahim. Ni dia dalam penjara ni. Lepas tu pula, beliau mampu memimpin gerakan rakyat daripada dalam penjara. Dan sehingga kan kalau saya baca buku Tun Mahathir, buku Dr. in the House, ada dua perkara yang beliau kagum Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertama, beliau tidak menyangkakan selepas Anwar Ibrahim dipecat, Anwar Ibrahim mampu kembali, apatah lagi mengumpul semua pembangkang-pembangkang sehingga membentuk satu gerakan yang besar. Satu. Dan yang kedua, beliau tak yakin bahawa parti keadilan yang bersifat multiracial ini akan mendapat tarikan rakyat. Dan ini bagi saya, Mahathir sendiri pun terkejut. Luar biasa. Luar biasa. So bagi saya, tokoh yang luar biasa ini, kalau kita tak letak di tempat yang sesuai, kalau Malaysia mau, ini pepatah cakap, if you want extraordinary result, you need extraordinary action. Extraordinary action hanya akan datang daripada pemimpin yang extraordinary. So dalam konteks ini, kita ada Anwar Ibrahim yang saya tahu, secara biasa, kita suka dapat pemimpin yang macam ni. Dan ingin saya katakan untuk rakan-rakan penonton, dalam politik moden ini, sekarang ini sejarah politik moden, Anwar Ibrahim saya hujahkan satu-satunya pemimpin daripada Timur dan Barat yang telah dizalimi, dicuba ke tahap yang paling maksimal. Dan saya rasa beliau telah lulus ujian tersebut. Dan tidak ada lagi pemimpin yang macam beliau bagi saya yang kena sebegini teruk. Budi dan jasanya itu perlu sebab dikenal. itu saya setuju dengan saudara Fatur tadi. Sasiah beliau. Sasiah. Sasiah itu yang sebenarnya saya rasa mahal. Budi dan juga jasanya tetap dan dikenal. terbukti. Pemimpin hebat Pak Ahmad Nasir, sasiah beliau. Bukan sebab kaya raya dan sebagainya, tetapi dihormati. Ibarat satu pantun kepada penonton sekalian dan juga pada YB. Di atas bukit tanamnya ubi, burung tempua buatnya sarang. Bukan budi sebarang budi, budi Datuk Seri Anwar Ibrahim dikenang orang. Jadi kita sudah sampai di segmen, kemuncak segmen kita YB, dan juga kepada penonton-penonton yang sedang menonton segmen Jom Ngeteh kita pada hari ini. Kenapa Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim perlu memimpin negara telah terjawab. Satu persatu telah dikupas oleh YB Yusmadi kita, senator kita, ahli Dewan Negara telah memberi input-input, dan juga tadi kita ada online guest, iaitu tetamu secara online daripada Indonesia telah melihat sendiri ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Jadi di kemuncak segmen ini YB Senator, kita lihat sedikit kata-kata akhir daripada senator kepada para penonton-penonton sekalian terhadap tajuk kita pada hari ini, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu kita angkat segera untuk memimpin negara Malaysia ini. Silakan. Kepimpinan, kita lihat pelbagai definisi. Tapi saya mau mengambil apa yang dimaksudkan oleh Lauser. Dia mengatakan kepimpinan itu ialah apabila kita semua dapat melakukan semua perkara yang kita nak buat dan tanpa kita sedari perkara tersebut terjadi dan kita merasakan kita yang melakukan. Bayangkan apa yang dibuat oleh Anwar Ibrahim hari ini, di mana negara telah berkembang, pemimpin-pemimpin muda menjadi pemimpin politik, ketokoh-tokohan ramai dapat diserlahkan, tapi beliau masih lagi berada di bawah. Pemimpin yang betul ialah bukan pemimpin yang mengangkat diri sendiri, tetapi mengangkat orang lain. So, saya yakin selama Datuk Seri Ibrahim memimpin pemimpinan belia, memimpin NGO, memimpin parti politik, dah banyak pemimpin-pemimpin yang telah diketengahkan dan telah dicipta. Dan malah ingin saya katakan, saya secara tidak sengaja, saya, Wabi Samsul Iskandar, Nik Nazmi, Rafizi, kita ni semua orang biasa. Tetapi hari ini tak malu. Kita pergi parlimen, kita pun boleh jadi YB. Bukan sebab kita. Kerana ada satu tokoh yang menjadi mentor kita yang memungkinkan ke perkara ini. So bagi saya, Anwar Ibrahim ini penting. Bukan untuk beliau, penting untuk semua warga. Miskin, orang kaya dan semua. Terutama sekali mereka yang cintakan keadilan. Ya, wow, luar biasa sekali. Perkongsian senator kita pada hari ini ibarat yang saya boleh simpulkan di dalam satu pantun terakhir kepada YB kita pada hari ini. Bunga kobis diambil makan. Menu untuk tetamu yang datang. Terima kasih dan thank you kami ucapkan
kerana Senator Yusmadi sanggup datang. Terima Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Senator dan juga kepada penonton-penonton sekalian. Kepada anda yang tidak sempat saya baca satu persatu soalan tadi, saya minta maaf. Bagi pihak studio kita pada hari ini di siaran Jom Ngeteh episod 58 ini, kita telah mengupas kenapa Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim perlu memimpin negara Malaysia, yang telah dijawab sendiri oleh Senator Yusmadi Yusof tadi. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Senator dan juga kepada anda semua dan juga kepada peminat-peminat Jom Ngeteh kita bersama dengan siaran kita. Jangan lupa untuk menonton siaran Jom Ngeteh episod yang seterusnya. YB, daun selasih ubi kayu. Terima kasih, thank you. Kita jumpa di segmen seterusnya.